Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita sampai kali terakhir itu perbincangan kita adalah berkaitan dengan tajuk pembacaan surah-surah dalam Quran secara bergandingan dalam satu rakaat. Kita ambil itu bab qiraat suratain, bab pembacaan dua surah atau banyak surah dalam satu rakaat daripada solat sunat. Kemudian kita baca berkenaan tu, Abu Wa'il ceritakan tentang bagaimana ada orang masuk jumpa Ibn Mas'ud dan ceritakan bagaimana dia membaca Al-Quran atau surah Mufassal dalam satu malam. Cuma Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lepas tu tegur dia, kata adakah bacaan seperti laju macam syair. Itu ada kita bincangkan kan, dan kemudian disebutlah oleh Ibn Mas'ud berkenaan dengan apa dia dengar, yang dia kata kami telah mendengarkan surah-surah gandingan dan aku hafal gandingan yang dahulu dibaca oleh Nabi SAW, 18 daripada Mufassal dan 2 surah daripada keluarga Hamim. Jadi dia baca dalam 10 rakaat tu, 10 rakaat dia baca 20 surah, 18 campur 2, kan kita bincang tu kan. Kita sebut dah itu, tak ingat pula. Okey, dia baca bermula. Okey, dia baca surah Al-Fathu. Dia start dengan Muhammad, surah Qital. Dan 2 surah Hamim, Jasiyah dengan Ahqaf, kita campur dengan surah berikutnya sampailah At-Taghabun, sampai At-Taghabun. Jadi dibaca satu rakaat 2 surah. Satu rakaat 2 surah. Dan tu memang lebih kurang dekat 2 juzuk lah, 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih tu memang sebenarnya boleh buat. Kalau dia kata orang seorang tu yang hafal Quran, dia kalau dia buat, kalau contoh macam kita buat 10 rakaat 11 rakaat semalam tu, memang kita boleh buat dengan ni lah, boleh buat dengan dengan bacaan perlahan sebagainya, 1 jam lebih habis 1 juzuk. Tapi kita banyak yang lari balik awal, tak tahan di. Okay. Kemudian kita baca dalam hadis berkenaan juga kisah yang sama, dia sebut berkenaan dengan tajuk ni lah, tajuk bacaan 2 surah tu dalam 1 rakaat. Sekejap, ni hilang ni. Dia kalau okey. Dan riwayat lain dia kata nama lelaki tu Nahik bin Sinan. Okey. Jadi lepas tu dia kata apa yang dia kata yang dulu Nabi SAW dulu baca ialah 2 surah pada setiap rakaat. Okey. Kemudian pada yang lain dia kata inilah dia kata dia tahu yang mana yang Nabi baca. Jadi ada 20 surah lah, 20 surah yang Nabi baca dalam 10 rakaat. Okey. Dan kalau ikut pada macam perbuatan yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW, dia ada riwayat yang datang berkenaan dengan diorang baca dalam 11 rakaat tu habiskan Al-Baqarah.
Dia kalau dia buat 8-3 kan, 8 rakaat, lepas tu 3, maksud dia 2-2-2, satu muka surat jatuh, satu rakaat 6 muka, 3 helai. Satu rakaat 3 helai, dapatlah. Dapat habis Al-Baqarah dalam masa 8 rakaat. Pasal Al-Baqarah semuanya dia ada 48 muka surat. Al-Baqarah secara keseluruhan 48 muka surat. Ialah kalau bahagi pada 10 jadi 4 muka 4.8 lah, dan 5 muka. Dia ambil 5 muka satu rakaat. Memang boleh habis Al-Baqarah dan 10 rakaat. 10 rakaat. Jadi kalau dia ambil dalam apa dia ambil 8 rakaat dia akan dapat 6 muka. Ini tak tahu lah pasal apa kesungguhan seorang lah. Mana sungguh atau tidak, larat atau tidak. Tapi nak ceritakan mereka biasa macam tu. Tapi bila sampai peringkat dah tua tak larat kan. Diorang rasa tak larat cuma berdiri untuk seorang-seorang tertentu je. Ini kita ceritakan sebagai kaedah atau cara qiyam para sahabat Nabi SAW. Yang kita sebenarnya agak jauh lari lah daripada apa yang sunnah. Sebab ikutkan kepada cara mereka, memang mereka bulan Ramadan lah mereka buat macam tu. Bersungguh-sungguh. Ada pun bulan lain qiyam macam biasa je lah, sesuka hati. Tapi yang pada bulan Ramadan mereka panjangkan bacaan, banyakkan khatam-khatam Al-Quran. Okay? Baik. Hari ini kita masuk bab baru Mi'ah wa 20. Bab awqatil lati, babu al-qawtil lati nuhiya 'anis salati fiha. Babul awqatil lati nuhiya 'anis salati fiha. 403. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu ghayra wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Umar bin Khattab wa kana ahabbahum ilayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu 404 an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salatil asri hatta taghruba asy-syamsu wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu. 405. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharraw bi salatikum tulu'a asy-syamsi wala ghurubaha fa innaha tatlu'u bi qarnai syaitanin wa anhu yani Ibn Umar radhiyallahu anhuma aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bada hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta tabruza wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta taghiba 407. وعن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر
بالمخمس فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يشهد الشاهد والشاهد النجم 408 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم القائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 409 وأن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء هم يعبدون الأوثان قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت بمكة قلت له من أنت قال أنا نبي الله فقلت وما نبي الله قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت عبس قال فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال وممن آمن معه قال ومن معه يومئذ أبو بكر وبلال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار
Wa as'alun nasa hina qadimal madinata. Wa as'alun nasa hina qadimal madinata hatta qadima alayya nafaru min ahli Yathriba hatta qadima alayya nafaru min ahli Yathriba min ahli al-madinati faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madinata ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madinata faqalu an-nasu ilayhi sira'un wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dhalika wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dhalika faqadimtul madinata fadakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah ata'rifuni qala na'am anta alladhi laqiyani bi makkah anta alladhi laqiyani bi makkah qala faqultu bala faqultu ya nabi Allah akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalahu amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu akhbirni 'anis salah ya nabi Allah akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu akhbirni 'anis salah qala salli salatas subhi thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حين يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حين حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه عن أطراف لحيته مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا أخرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى مرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله من أنامله مع الماء ثم يغسل يديه إلى مرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء
thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'baini thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'baini illa kharrat khataya rijlaihi illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma' min anamilil ma' fa in huwa qa'imun fa in huwa qama fa shalla fa in huwa qama fa shalla fahamidallaha wa athna alaihi fahamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi wa ahlahu wa majjadahu billadhi wa ahlahu huwa ahlahu wa farraga qalbahu lillah wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladatu ummuh kahayatihi yauma waladatu ummuh. Baik. Bab banyak sikit kejap. Baik. Bab al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fi. Bab waktu-waktu. Bab waktu-waktu yang dilarang solat daripadanya. Okey, Ani bin Abbas sallallahu anhuma qala sami'tu ghayra wahid min ashabi Rasulillah. Qala, dia kata bab waktu-waktu yang dilarang daripada solat di dalamnya. Bab waktu-waktu yang dilarang daripada solat di dalamnya. Pada waktu tersebut dia kata Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu ghayra wahid min ashabi Rasulillah. Aku telah mendengar bukan seorang daripada sahabat ataupun yang pendamping Rasulullah SAW. Maksud dengar ramailah, bukan seorang je sahabat yang berkata sedemikian. Itu maksud dia. Okey. Minhum, di antara sahabat-sahabat yang bercerita tu Umar bin Khattab. Wa kana ahabbahum ilayya, dan dia adalah orang paling disayangi di kalangan mereka di sisiku. Dan dia adalah Umar ni adalah yang paling disayangi di kalangan para sahabat Nabi di sisiku. Ada nama yang Umar dia paling sayang. Okay. Apa yang didengar daripada para sahabat Nabi? Dia sahabat Nabi juga, tapi ni cerita ni pasal kan Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia pindah ke Madinah lewat. Dia pindah ke Madinah umur ketika tahun ke-7 Hijrah. Ketika dia pindah tu umur dia 5 atau 6 tahun kot, tak silap. Ketika Nabi wafat umur dia 13 tahun. 13 tolak. Dalam 10 tahun lah, 10 tahun. 9 ke 10 tahun. Ketika Nabi wafat tu umur dia dalam 13. Okey, kita reverse balik kan. Jadi kita nak faham ketika dia pindah ke Madinah, umur dia ketika tu ada dalam tengok umur tersebut. Dan dia kerana dia datang ke Madinah lewat, sempat dengan Nabi dalam 3 tahun saja. So, jadi banyak juga cerita-cerita yang dia dengari ataupun diceritakan balik, dia dengar dari sahabat Nabi yang lain. Itu sebab tu dia kata dia dengar dari sahabat Nabi yang lama. Dan dia pindah ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. So basically memanglah maklumat yang dia dapat mungkin kurang daripada yang lain dalam konteks masalah perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW, kata-kata Nabi. Tapi dari masalah kefahaman, mungkin dia faham lebih daripada orang lain. Sebab tu Umar pernah masukkan dia ke dalam mesyuarat negara kerana ya, walaupun dia kecil lagi, letak dalam mesyuarat negara. Ini benda pelik kan. Tapi benda tersebut sebenarnya kerana Umar dapat lihat pada diri Ibn Abbas ni, dia dapat lihat kefahaman yang lebih berbanding orang lain. Dan konteks masalah pefaham Quran, fiqh, dia pandai fiqh atas sebab berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Okey. Dia kata apa yang dia dengar daripada sahabat semua, dia kata Rasulullah SAW
Naha anis salati ba'dal fajri. Naha anis salati ba'dal fajri. Rasulullah melarang daripada solat sesudah fajar, itu subuh, solat fajar, solat subuh lah. Okay. Sehinggalah hatta tatlu'an syamsu, sehingga terbitnya matahari. Ba'dal asri, dan sudah asar, hatta taghrubas syamsu, dan sesudah asar tak boleh solat sehinggalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Okey. Jadi nanti nak penjelasan dia bawah sikit. Yang dimaksudkan dengan terbitnya matahari tu, dia ada pula nanti masalah bila sini, bila matahari kena nak keluar tu kan dia asyraqa. Asyuruk kan, matahari punya bulatan mula keluar daripada horizon macam tu kan. Macam tu dia cuma mula keluar. Ketika tu sebenarnya masih lagi tak boleh solat. Macam juga ketika maghrib, ketika bulatan tu tengah jatuh, belum lagi hilang, tak boleh solat. Dia nanti waktu akan terangkan. Okey, tapi nak fahamkan dia waktu-waktu larangan solat Okey. Arba'ah wa arba'ah 400. Atau 4 dia kata wa Nabi Sa'id al-Khudri, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata la solat qala, dia kata qala dia berkata la solata, tiada solat. La solata, tiada solat. Nabi Sa'id al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Okey, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Okey. Dia kata la solata, tiada solat. La solata, tiada solat. Ba'da salatil asri, sesudah solat asar. Sesudah solat asar. Hatta taghrubas syamsu. Hatta taghrubas syamsu. Tiada solat sesudah solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Tiada solat sesudah solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Wala solata ba'da salatil fajri hatta tatlu'ash syamsu, dan tiada solat sesudah solat fajar sehinggalah terbitnya matahari. Tiada solat sesudah solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Tiada solat sesudah solat fajar sehinggalah terbitnya matahari. Cuma terbit nanti kita akan fahamkan bawah ni, dia bulatan tu. Bulatan matahari tu naik daripada ufuk. Kita ketika masih lagi naik itu, syuruk tu belum lagi. Itu panggil syuruk. Sebab tu kadang-kadang bila kita kat surau atau masjid, bila dia ada jam kan yang bagi tahu syuruk tu apa, untuk makluman syuruk tu, untuk makluman subuh sudah habis. Syuruk tu untuk makluman subuh sudah habis. Maksud dia kadang dia kata matahari tu dah mula nak naik kan, tapi dia punya bulatan tak sampai lagi ke kawasan ufuk. Atau kita panggil syuruk. Maka orang boleh subuh masih ada. Subuh masih ada. Dan ni yang kita panggil kita panggil dia punya kedudukan masalah macam kalau wanita kan bersih daripada haid ketika mana masih dalam waktu subuh. Dia kena solat subuh tu kena solat. Kalau dia bersih lepas daripada waktu subuh, 8 pagi boleh bersih, maka subuh tak ada. Ada subuh kat atas dia. Pasal waktu dah keluar. Waktu subuh tu, dia sampai bulatan matahari keluar daripada kawasan horizon kan. Naik je bulatan matahari tu, maka tak ada dah solat subuh. Anda solat kan. Ya, itu masih orang yang sengaja tak ada. Itu dah habis. Berdosa dah. Okey. Dia nak fahamkan pasal benda ni mungkin berkait dengan masalah penting tahu ni. Dia katakan sebab masalah haid tu lah. Pasal kalau orang tu bersih pada siang hari, contoh katakanlah dia bersih pada pukul 10, dia tak ada benda lagi. Dia mandi bersihkan, zuhur nanti pun start dah masuk. Okey. Tapi kalau dia bersih lepas zuhur, katakan zuhur dah masuk asar baru dia bersih, zuhur dan asar dia kena solat. Dia kena solat zuhur tu. Hari berkenaan punya zuhur kena, subuh tak ada. Tapi zuhur tu dia kena sebab zuhur dan asar berkongsi waktu. Sebab kita kan dalam ketika terdesak, kita boleh solat zuhur dalam waktu asar dalam waktu zuhur. So dia orang kongsi waktu. So basically bila benda tu berlaku, masa zuhur punya waktu tak habis lagi. Masih boleh solat ketika bersih waktu lepas daripada zuhur dah habis. Ataupun macam maghrib dan isyak lah.
Kalau seorang tu dia katakanlah dia bersih pukul 9 malam. Okey, isyak tu confirm dah. Maghrib tu pun sama. Masa maghrib dan isyak berkongsi waktu. Macam jadi okay, pada sudut ni siapa-siapa yang jaga bukan jaga dia bersih daripada haid. So waktu sebelum tu dia tak boleh solat. So dia cuma ganti pada yang masih ada waktu saja. Dia solat pada apa waktu. Adapun yang lepas waktu tak ada wajib kat atas dia. Macam zuhur dan asar pada hari dia bersih waktu malam. Zuhur dan asar tak ada. Zuhur dan asar tu tak ada untuk dia. Subuh pula kalau dia kata subuh dia bersih, isyak tak ada untuk dia. Tak ada dia bersih. Kalau dia bersih waktu isyak, subuh dan isyak tu. Subuh dan isyak, maghrib dan isyak kena. Kalau dia bersih pada waktu bersih pada waktu subuh tu, tak ada, isyak tak ada. So basically dia punya kedudukan tu berkenaan dengan timing yang masih lagi ada. Dan subuh, bila keluar waktu subuh itu bulatan matahari keluar daripada ufuk ataupun panggil syuruk, maka tidak ada lagi solat subuh. Macam orang tu bersih pukul 8 tak ada. Cuma perbahasan mungkin timbul masalah puasa. Kalau wanita tu bersih pada siang hari, dia tak boleh berpuasa dah. Cuma soalan sekarang ni, katakanlah dia bersih waktu subuh. Masih boleh ke tidak? Setengah pendapat kata boleh, tapi pendapat kata tak. Pasal subuh tu dah kira, dah masuk, dah dia pasal permulaan imsak atau tahan diri daripada makan minum tu bermula daripada subuh. Bukan dalam subuh. Dia dalam subuh tu tak boleh makan dah. Dah tak boleh makan dah. Maksudnya, kata lain dia dah dikira terlepas puasa hari tersebut. Terlepas puasa hari berkenaan. Baik. Tapi tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Sebab dia bukan orang yang dihalalkan berbuka. Cuma dia tidak boleh berpuasa sebab masuk pada hari berkenaan separuh, dia bukan atau masuk pada hari berkenaan, dia bukannya seorang yang boleh berpuasa. Tapi tiba-tiba dia boleh. Maka tak ada tajuk tak ada. Dia tidak dimestikan untuk berpuasa, tapi dia kena tahan diri sampailah maghrib. Sampai maghrib. Tapi sedangkan sebaliknya, kalau orang yang boleh berbuka macam orang musafir ataupun orang sakit ataupun wanita haid atau wanita menyusukan anak mengandung timbang nyawa dia boleh makan depan orang pun tak ada masalah. Bila orang tu halal berbuka, maka dia makan depan orang tak salah. Itu beza dia. Pada siang Ramadan dia boleh makan depan orang ramai. Macam Nabi buat depan para sahabat, Nabi minum air untuk tunjukkan dia tak berpuasa. Untuk faham baik. Arba'umiyah wa khamsah 405 45 je okey 45. Wa an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia kata la yataharra ahadukum, janganlah dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharrau bi salatikum, janganlah kalian mencari ataupun cuba untuk mendapatkan taharra ni apa, bersungguh-sungguh mendapatkan atau melakukan, cuba untuk buat macam kita check nak mencari-carilah taharra ulaika taharra rasyada macam dalam Quran Karim dalam ayat surah Jin ayat 14 dalam surah Jin dia kata wa anna minnal muslimuna wa minna qasitun, ada yang kami ini muslim, okey, dan ada kan kami ini yang qasitun, yang derhaka, menyeleweng. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada, ada sesiapa yang masuk Islam maka dia telah mencari, taharraw tu mencari, mendapatkan, sungguh-sungguh mencari rasyada, mencari petunjuk. Macam Nabi suruh kita cari dalam qadar lah. Qadar kita mencari dalam qadar, kita sibuk dengan 10 akhir Ramadan. Pada malam ganjil, Nabi kata carilah dia, taharraw. Carilah dia. Jadi kalimah taharraw, la taharraw, dekat sini Nabi kata janganlah kalian mencari mendapat mencari bersungguh-sungguh bi salatikum, dengan solat kamu, tulu al-syamsi wala ghurubaha, terbitnya matahari tidak juga terbenamnya matahari. Yang kamu cari dengan solat kamu waktu mana sungguh-sungguhlah mencari, cuba mendapatkan
pada waktu terbitnya matahari, terbenam matahari. Terbit matahari, terbenam matahari. Terbit matahari, terbenam matahari. Okey. Dia kata terbit matahari, terbenam matahari. Fa innaha, kerana semuanya ia matahari itu tatlu'u bi qarnai syaitan. Bi qarnai syaitanin. Bahawa dia matahari itu terbit atau sebaliknya terbenamlah juga, kan, macam disebut larangan pada terbit dan terbenam. Okey, terbit dan terbenam pada tanduk syaitan, pada tanduk syaitan. Pada tanduk syaitan. Okey, masalah di antara tanduk syaitan tu dikatakan dikenakinya dua tanduk syaitan, dengannya adalah kumpulannya dan juga pengikutnya. Ada kata kekuatan dia dan juga penguasaan dia serta penyebaran kerosakan dia, dua tanduk, dua hujung. Okay. Ada kata dia korn tu dia dua tanduk lah pada hujung kepala, pada bahagian dua bahagian kepala, dan dia ada di tazahir ni lah. Dan ini paling kuat kata Imam Nawawi. Okey. Maksudnya dia mendekatkan, syaitan mendekatkan akan kepalanya ke arah matahari pada waktu itu. Supaya orang-orang yang sujud kepada matahari, mereka orang kafir, seperti sujud kepada dia dalam segi bentuk rupa. Dan ketika tu terjadi untuk dia dan juga anak-anak dia, mengikut dia, penguasaan yang zahir dan boleh daripada mereka mengganggu orang-orang yang solat. Maka dimakruhkan, tak dibenarkan solat ketika itu bagi menjaga terhadap seperti tempat-tempat pun tak boleh, ada tempat tak boleh, mana masa pun ada tak boleh. Okey. Macam mana dilarang dimakruhkan solat pada tempat-tempat duduk syaitan, yang macam tandas dan bilik tandas dan juga tanah perkuburan. Okey. Jadi maksudnya dia akan pergi kat tempat satu arah, dia akan duduk situ, tunggu kepada orang kawasan berkenaan supaya sujud kepada arah matahari, lalu sujud kepada dia automatik. Dia suka seronok macam menunjukkan pada orang tunjukkan orang-orang ramai ini tengah menyembah dia. Dia saja nak buat yang tu. Tapi kita secara pribadi lah, benda ni benda ghaibiyat. Bila Nabi ceritakan perkara ghaib, kita faham kalimah. Cuma cara dia macam mana, wallahu alam. Tapi yang pentingnya memang dia kata waktu tersebut syaitan akan cuba dapatkan agar orang ramai yang sujud, terutama orang kafir lah ketika tu, yang sibuk beribadat menjelang terbenamnya matahari, menjelang terbitnya matahari. Bila terbit matahari tak ada masalah. Ketika sebelum tu tak ada masalah. Tapi ketika bulatan matahari itu sentuh dekat ufuk, ketika nak naik, juga ketika nak turun. Itu yang sebenarnya. Dilihat pengertian tersebut pada yang berikut ni, hadis berikut ni. Okay. Dia kata wa anhu daripada Ibn Umar juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallam, idza bada hajibus syamsi, bila nyata, bila kelihatan hajib syams, kening kalau ikut kening lah. Ada kata kening ni kita kening, tapi masalahnya yang matahari, bahagian ujung dia tu dipanggil sebagai hajib. So bila dia naik, dia bergerak naik daripada ufuk, kenaikan dia tu, itu dipanggil sebagai naiknya hajib. Okay. So dia kata idza bada hajibus syamsu, bila nyata akan hajib syams, mana matahari itu punya kening penjuru naik. Dia kata fa akhirus solata hatta tabruza, maka lewatkanlah, tangguhkanlah solat sampailah ia nyata, maksudnya bulatan tu keluar dari ufuk, maka boleh. Lepas tu macam saya kata tadi, bila dekat masjid, bila ada bunyi tetek-tetek, banyak kena pakcik-pakcik ni pergi solat. Sebenarnya bukan, waktu tu masih haram. At least tunggu 20 minit baru boleh solat balik. Sebab nak tunggu bulatan tu keluar daripada ufuk. Bulatan keluar daripada ufuk, maka solat
apa pasal waktu tu waktu masa tadi isyraq tu adalah pemberitahuan berkenaan dengan syuruk tu, pemberitahuan berkenaan tamatnya waktu subuh. Tamatnya waktu subuh. Dia bukannya pemberitahuan tentang boleh dah solat. Tapi kalau pada tu lepas dari tu kalau kita tambah 20 minit dia dah boleh solat. Mana masa bulatan matahari dah keluar daripada ufuk. Dah okey, boleh solat. Wa idza ghaba hajibus syamsi, dan bila menghilang penjuru matahari sikit. Ini ufuk sikit, tenggelam sikit. Kata. Fa akhirus salata hatta taghiba, maka dia buat solat sampai dia terbenam habis. Sampai bulatan tu terbenam habis. Barulah kita boleh solat. Maghrib tu bila bulatan dah tak ada dekat matahari tu tak ada dekat ufuk. Tak ada dekat horizon. Itu yang difahamkan. Jadi bukan maksud dia terus boleh. Bila terbenam dah boleh solat. Ketika nak terbenam, ketika nak terbit tu. Itu waktu-waktu yang haram solat. Cuma kat sini ada tambahan sikit. Berkenaan dengan lepas solat asar. Tadi maksudnya yang dimaksudkan dalam lafaz tadi, dia matahari tu punya movement. Yang sekarang ni lepas waktu asar. Tapi kita akan baca lepas ni nanti hadis tentang solat lepas asar. Okey, Arba'umiyah Sab'ah 407. Dia kata wa an Abi Basrata Al-Ghifari. Dia Abu Basrata Al-Ghifari, nama dia Humail bin Basrah bin Waqqas bin Hajib bin Ghifar. Ada kata Jamil tak? Bukan Jamil. Hamil. Nama dia Hamil. Okay, Hamil bin Basrah. Dia kata Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mukhammasi. Kita solat macam ni. Okey. Ni nama tempat Mukhammas ni kat mana? Mukhammas. Mukhammas. Bukan. Kejap. Mana tempat kan? Nama jalan. Sekejap. Itu dekat dia pada Jabal Air ke Mekah. Dulukan dia dekat Jabal Air yang menuju ke arah Mekah. Mukhammas, nama tempat. Mana dua kata Mekah lah, dekat Mekah. Jabal Air. Okay, jadi kata kat sini dia kata telah solat bersama-sama kami Rasulullah SAW akan solat asar di Mukhammas, nama tempat dia. Kat bawah pun tulis kot. Dua Mukhammas. Dah nama tempat di kena dia berkata Mekah. Okay, dia kata Mukhammas. Faqala, maka Nabi sabda, inna hadhihi salata, itu solat asar. Inna hadhihi salata, itu solat asar. Solat ini, solat asar. Uridat ala man kana qablakum fadayya'uha, telah ditawarkan, telah dibentangkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mana dibentangkan, maksudnya dia berperintah untuk solat asar ni kepada orang-orang sebelum kamu. Fadayya'uha, lalu mereka mengabaikannya. Faman hafadha 'alaiha kana ajruhu marratain, maka sesiapa yang menjaga terhadap solat asar ni, jadilah ganjarannya 2 kali ganda. Wala salata ba'daha hatta tatlu'a asy-syamsu hatta yatlu'a asy-syahidu, dan tiada solat sesudahnya sehinggalah terbit asy-syahidu, syahid.
Wasyahidu, syahid itu adalah an-najm, bintang. Mana tak ada solat sunat lepas daripada asar sampailah bintang-bintang kelihatan di langit. Lepas daripada maghrib, barulah adanya solat sunat. Tak ada solat sunat lepas asar sampailah kepada terbitnya bintang di langit. Cuma jumlah banyak mana dan sebagainya. Cuma kita nak fahamkan. Sebab tu ini antara dalil yang dipakai oleh sebahagian para ulama yang menolak berkenaan solat sunat 2 rakaat lepas maghrib. Lepas maghrib dia tolak. Dia kata lepas isyak ada, lepas maghrib tak ada. Ada kadang-kadang yang buat macam tu. Dia benda macam ni, Allah alam. Saya perhatikan sebahagian daripada umat Islam kita memang ada separuh tu yang segala tempat lah saya tengok dia tak solat lepas maghrib. Dia sebenarnya kalau ikutkan solat sunat rawatib sebelum daripada maghrib ada. Sebelum lepas maghrib pun ada. Sebelum maghrib tu dia datang dengan 2 lafaz. Satu lafaz umum yang di antara 2 solat itu ada azan. Dua azan tu ada solat. Antara azan dan iqamah tu ada solat. Itu umum lah. Yang ada pun yang khusus ada pun Nabi sabdakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Solatlah sebelum maghrib. Solat sebelum maghrib bagi siapa nak. Dan bahkan ada juga yang datang riwayat para sahabat kata dulu lepas daripada azan lepas daripada azan maghrib dikumandangkan, mereka lepas tu akan berebut mencari tiang untuk solat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan punya ramai yang bangun sampaikan orang yang datang pasti menyangka ingatkan bahawa solat dah habis. Solat dah habis. Sebab ramai sangat orang berdiri yang solat. Jadi diorang ingatkan mungkin ingat dah habis. Jadi nak fahamkan berkenaan dengan tajuk solat sunat lepas maghrib tu, kalau dia kata ikut pada hadis ni, tak adalah solat sunat lain kecuali lepas daripada matahari, lepas daripada bintang kelihatan. Dan itu biasanya adalah dah masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak. Waktu tu dah boleh solat sunat. Dan maksud solat ni adalah solat sunat yang kedua tu. Wala solata ba'daha, solat sesudahnya tu solat waktu asar hatta tatlu asyahidu, sehingga terbit saksi maksud kata adalah an-najm, bintang. Artinya yang kita dalil-dalil datang untuk jadi sebab untuk percanggahan berlaku lah. Baik. Kemudian Ar-Rabi' Al-Samaniyah 408 An Uqbah bin Amir qala dia berkata salah sa'atin, ada 3 jam, ada 3 waktu. 3 jam 3 waktu. Kana Rasulullah SAW, dahulunya Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna, melarang kami daripada solat di dalam waktu-waktu ini. Okay. Fihinna, hinna tu balik pada 3 tu, saat 3 jam 3 waktu. Aw anna kubura fihinna mautana, atau untuk kami kuburkan pada waktu-waktu ini orang-orang mati di kalangan kami. Pertama hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika mana dia kata terbitnya matahari nyata, terang, sampailah ia naik. Mana mula keluar tu kan, sampai dia naik bulatan daripada ufuk boleh solat. Okey. Wahina yaqumu qa'imu, ketika dari ketika yaqumu qa'imu zahirati. Dia kata ketika berada yaqumu qa'imu zahirati tegak. Qa'imu zahirah, qa'im yang membangkitkan atau membangunkan. Qa'im membangkitkan atau membangunkan. Az-zahirah ni kembali kepada unta-unta lah, yang bila unta ni dia duduk diam kan. Okey. Jadi dia tak bangkit kecuali bila matahari panas sangat, jadi dia bangkit. Tanah tu panas, dia bangkit. Yang menyebabkan dia bangkit tu tegaknya matahari atas kepala, atas tengah-tengah kat atas langit. Jadi kat situ tu tak ada juga kita punya bayang pun tak ada. Bayang kita bawah kita betul. Hatta tamila syamsu, sehinggalah condong matahari, mana ke arah barat, condong sikit, maka ketika tu dah halal balik solat. Di tengah-tengah betul, tengah-tengah tu tak boleh. Dia ke tepi je, barulah boleh mula solat.
Sampailah demikian okey. Kemudian dia kata wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi. Dan dia kata ketika mana tadayyafa mula nak. Sekejap, dia kata kat sini. Cek. Okey. Tadayyafa asy-syamsu nak mula nak, dia kata itu maksud dia tadayyafa asy-syamsu. Tadayyafa asy-syamsu. Okey, tadayyafa asy-syamsu kat sini dia sebut, dia kata itu condong. Condong, mula jatuh, mula condong lah. Condong matahari lil ghurub untuk terbenam. Maksud dia bila matahari dah macam tu, dah ujung. Maksud dia dah lepas asar lah. Asar punya waktu sebenarnya ada kata 2 kali ganda bayang, betul habislah. Jadi pasalkan bayang-bayang bila kita ni kan. Bila bayang tu sama panjang masih lagi zuhur. Bila bayang tu lebih 2 kali ganda, ada asar dah habis. Jadi ketika tu kalau kita bayangkan kat sini, kata kat sini, sini kan. Mana matahari tu dah macam tu dah. Macam tu. Dah mula jatuh. Dia bukan macam ni lagi. Tapi dia dah mula condong sampai macam tu. Okey, jadi dekat situ dia kata ketika tu tak apa tadi solat hatta tagruba sampailah matahari terbenam. Sampailah matahari terbenam. Dia kadang-kadang apa dia kata sampai matahari kuning. Matahari punya colour kalau kita perasan dia berubah bila tengah atas tengah hari macam sekarang kan, kita pandang kat langit putih. Dan bila petang pun dia nak tu dia akan jadi kuning balik. Dia terbit pagi kuning, putih, ini petang kan kadang-kadang kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Itu waktu sebenarnya waktu yang Nabi kata berkenaan dengan solat orang munafik. Solat orang munafik. Yang sibuk dengan macam-macam benda kita sibuk kan. Tapi bila sampai waktu berkenaan sibuk nak menjaga. Ni dia punya lah. Jadi apa dia orang punya munafik ni perangai dia macam tu. Perangai dia tak ni. Tapi bila tak ada bangun, dia solat patuk-patuk 4 rakaat nak cepat habis. Dia tak jaga berkenaan solat asar. Ini yang kita kata antara yang disebut sebagai dalil untuk orang tu ada sifat nifak adalah tak menjaga solat asar. Bagaimana para sahabat dahulu diorang tengok macam tu. Sebab Nabi pernah berikan gambaran kan. Jadi diorang tahu apa gambaran Nabi tentang kemunafikan punya ciri-ciri. Okey. Kemudian 409. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Amr bin Abasah, daripada Amr bin Abasah As-Sulami. Daripada Amr bin Abasah As-Sulami. Kami cuba kontak. Kuntu wa anna fil jahiliyati. Dahulunya aku pada zaman jahiliyah. Adunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Aku rasakan aku meyakini bahawa orang ramai ini dia ada dalam kesesatan. Atas kesesatan. Hello, kenapa putus ke? Oh, ya ke? Sekejap. Mana ni? Kejap. Hilang pula. Dah pula. Apa pasal? Okey, kejap. Ada orang tanya soalan ni? Kejap. Saya pun tak perasan. Speaker salah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, siapa tanya soalan tadi? Saya tanya. Ustaz dengar ke soalan saya tanya? Dengar ke ni? Ada soalan tadi kan? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suraya, habis kita. Saya nak tanya apa maksud yang hadis terdahulu tadi? Ya pula, kita tak ada. Saya tak dengar. Ada soalan ke? Ada soalan. Ya, Ustaz tak dapat dengar. Tukar dah mikrofon. Saya tak dengar juga. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
Kejap. Oh ya betul tak dengar. Kejap. 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 Okey, sekarang cakap. Assalamualaikum. Boleh dengar dah Ustaz? Boleh kot. Terus cakap. Saya nak tanya hadis terdahulu tadi yang Mikrofon tak salah kan? yang hadis Al-Ghifari tadi. Jeb, Nabi Ustaz tak dapat dengar lagi. Okey, Ustaz dapat dengar. Saya type lah. Boleh ke? Boleh. Time boleh. Okey, saya type. Betul. Speaker. Okey, terus cakap. Testing Ustaz. Saya tak tahu kenapa tak dengar. Okey, kejap. Siap. Unmute dah. Okey. Testing. Apa maksud hadis tadi? Dia maksud dapat ganjaran 2 kali ganda. Macam macam katakan solat kita kan. Solat kita saya cakap okey. Sini. Maksud dia kalau ikutkan kepada orang-orang terdahulu ni pasal bandingan. Bukan. Bandingan orang-orang terdahulu yang mengabaikannya. Katakan Allah Ta'ala janjikan untuk solat asar ni sekian-sekian banyak pahala. Okey. Kemudian mereka diberikan akan tanggungjawab yang sama macam kita, tapi mereka abaikan akan solat asar. Lalu bila kita buat, Allah Ta'ala bagi kita 2 kali ganda daripada apa yang sepatutnya diperolehi pada asal. Kan? Maksudnya katakanlah digandakan, katakan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka 10 pahala bagi solat asar. Tapi mereka abaikan. Bila kita buat pula kita dapat 20. Bila kita buat kita dapat 20. Itu maksud dia. Dan sebab tu kenapa solat asar ni kalau kita lihat dia panggil sebagai solat wusta. Macam dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala nyatakan hafidhu 'alas salawati was salatul wusta. Pelihara dekat atas solat dan pelihara dekat atas solat wusta. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 200 Okey, 238 surah Al-Baqarah Allah kata hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah atau jagalah kat atas solat dan jagalah kat atas solat wusta. Kat atas solat wusta. Jadi bila kita tanya apa maksud di ganjaran 2 kali ganda, maksud yang difahami adalah lebih daripada orang-orang yang dahulu patut dapat, yang patut orang buat orang tak buat. Itu maksud dia. Ya, itu maksud dia. Adapun masalah apa? Masalah keutamaan juga diberikan. Memang solat wusta ni atau solat asar adalah solat yang sebenarnya kedudukan dia tinggi ataupun besar di sisi agama. Maksudnya solat semua kena jaga, tapi solat wusta ni diberikan keutamaan lagi. So pengabaian solat asar tu sebenarnya dahsyat kan. Kalau kita kata dari segi masalah apa melibatkan asar, dikatakan oleh para Nabi sendiri SAW dalam Sahih Muslim. Kita baca dah tu hadis. Solat orang munafik. Solat orang munafik Naqarah. Dalam Sahih Muslim ada nanti kita baca tu. Baik. Ustaz solat bersebab example tahiyatul masjid, wuduk pun boleh tak boleh pada 3 waktu? Tak. Kita bila sebut solat mutlak, solat sunat ini maksudkan solat mutlak. Solat yang bersebab hatta ganti solat selepas zuhur, buat lepas asar pun lepas. Yang Nabi sendiri buat.
Solat wudu. Tapi solat mutlak yang tidak ada. Ini pasal kan maksud dia bila nanti kita baca dalam kisah bawah ni, kisah yang sahabat Nabi yang apa Amr bin Abbasah ni, kita akan nampak kisah dia. Macam mana, apa benda punca Nabi cerita waktu tu tak ada solat lain. Okey, dia cerita ni. Kita baca kisah dia dan kita faham. Sebab masalah solat kan, dan bahkan ketika dia tanya Nabi ni, benda ni belum lagi, dia Islam tak kuat lagi dan tak pindah ke Madinah lagi. Dan dia ketika jumpa Nabi ni di Mekah. Okey. Dia kata kuntu ana fil jahiliyati, aku dulu zaman jahiliyah, adunnu, aku rasakan anna nasa ala dhalalatin, bahawa manusia di atas kesesatan. Dia kata aku rasakan manusia atas kesesatan. Kemudian dia kata panjang sikit. Okey, dia kata Abbasah dia. Okey, ketika dia masuk Islam tu kan, dia awal lagi tau. Masih awal lagi. Bahkan belum lagi difardukan solat 5 waktu. Ni faham kan? Pasal dia kalau tak silap, ikut pada riwayat datang, dia kata dia ni orang keempat masuk Islam. Tapi dia pindah ke Madinah lepas zaman Hudaibiyah. Lepas tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah. Tapi dia masuk Islam sebenarnya, dia Islam keempat. Sebab nanti disebutkan nama siapa yang bersama Nabi tu kan. Ketika itu kan disebutkan ketika itu Abu Bakar dengan Bilal. Di antara orang masuk Islam bersama Nabi SAW. Dia datang tinggal dengan Nabi lama. Sebab tu waktu jumpa Nabi tu, pengikut Nabi pun tak ramai lagi. Jadi kita faham dekat situ bahawa dia masuk Islam ataupun dia jumpa Rasulullah sebelum difardukan solat 5 waktu. Bukan solat je, solat 5 waktu belum difardukan lagi. So dia kata kat sini, dia kata, okay, kita baca kisah dia. Dia kata kuntu ana fil jahiliyati, aku pada zaman jahiliyah, adunnu anna nasa ala dhalalatin, aku rasakan manusia di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan mereka tiada atas apa-apa asas. Tak pakai, semua ini sesat. Tak betul. Wa hum ya'budun al-awthana, dan mereka orang ramai ketika itu menyembah akan berhala-berhala. Qala beliau berkata lagi, fasami'tu bi rajulin bi Makkah, lalu aku dengar tentang seorang lelaki di Mekah. Yukhbiru akhbara, memberitakan akan berita-berita, mengkhabarkan akan khabar-khabar. Kan sebut ini, sebut itu, sebut tentang kiamat dan sekian. Okey. Faqa'adtu ala rahilati, aku pun duduk atas kenderaanku. Faqadimtu alaihi, aku pun datang kepadanya. Fa idza Rasulullah mustakhfiyan, lalu aku dapati aku sampai ke Madinah, ke Mekah. Aku dapati fa idza Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku dapati Rasulullah SAW mustakhfiyan, tersuruk bersembunyi. Okey. Dan dalam keadaan jurra'u, menguasai ataupun tak takut langsung terhadapnya kaum dia berani kat atas dia, buat macam-macam kat atas dia. Maka dia kata fatalataftu, lakun aku perlahan-lahan buat perancangan perlahan-lahan, buat seslow perlahan-lahan, dengan penuh berhati-hati, hatta dakhaltu bi Makkah, sampai aku masuk pada Mekah. Qultu lahu, lalu dia jumpa Nabi dan dia kata, man anta, siapa engkau? Qala ana nabiyullah, dia kata aku nabi Allah, prophet of Allah. Faqultu, maka dia pun kata, wa ma nabiyullah, nabi Allah ni apa? Ini pasal kita kata mungkin pasal tempoh yang panjang, mereka mungkin ada kesan agama yang Ismail tinggalkan, tapi banyak dia hilang. So pasal nabi, kalimah nabi pun tak tahu apa maksud nabi.
Nabi ni sebenarnya adalah orang yang memberikan profesi ataupun berita-berita daripada Tuhan. Sebagai prophet. Daripada profesi. Profesi ni berita-berita atau khabar-khabar. So Nabi kata aku Nabi Allah, pemberita ataupun penyampai daripada Allah Taala. Qala, dia kata fakultu man Nabi Allah, dan aku kata apakah Nabi Allah? Qala, bagi dia bersabda, arsanillah, Allah Taala yang utuskan aku. Okay. Allah Taala yang utuskan aku. Fakultu, aku pun kata, bi ayyi syai'in arsalak, dengan apakah dia, dengan apakah, dengan benda apakah, ya? Dengan mana bendakah arsalaka, dia utuskan kau. Dia utuskan kau untuk apa? Dengan apa? Buat kerajaan ke, buat sekian ke, kan sibuk dengan teori konspirasi ke? Dia utuskan kau untuk apa? Okey. Qala, Nabi sabda, arsalani bisilatil arhami, dia utuskan aku dengan hubungan rahim. Kalau sesiapa nak tulis, pasal saya tak tahu kenapa. Saya punya apa? Saya punya ni tak ni kan. Boleh terus ni lah apa nanti kejap lagi apa nama ni. Tulis kat chat. Tulis kat chat nanti ataupun angkat tangan. Tadi akak kita angkat tangan saya tak nampak. Sorry. Okay, dia kata arsalani bi silatil arham. Dia utuskan aku dengan menghubungkan hubungan rahim. Hubungan rahim maksudnya kita dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan kita. Lebih tepat asalnya maksud ini. Bila kita sebut hubungan rahim ni, kita dengan orang satu rahim adik-beradik. Bapa kita dengan bapa kita dengan bapa dia. Satu rahim, sepupu kita. Atau mak kita dengan mak dia, sepupu kita juga. Dia dengan mak kita adik-beradik. Satu rahim. Adik-beradik mak saudara kita. So semua ni kita panggil sebagai hubungan rahim. Hubungan rahim. Hubungan rahim. Tapi kadang kita ada orang kata pergi mana jumpa kawan. Kawan tu bukan saudara, bukan rahim, bukan hubungan rahim lah. Menghubung satu rahim tu bukan macam tu. Hubungan rahim ni kan. Tapi mungkin orang tu kata jelah, orang tahu Ustaz atuk nenek kita dulu tanah Melayu ni kan. Mungkin satu keturunan dan sebagainya. Mungkin kita pun hubungan rahim macam tu lah. Allahu a'lam kan. Tapi pada asal maksud dia yang dekat. Nanti kalau orang tu sibuk dengan yang jauh, lupa yang dekat, salah. Sebab dia penisi yang paling dekat dengan dia. Kemudian wa kasril awsani, dan memecahkan akan berhala. Wa ayyuhidallahu, dan bahawa diesakan Allah, ditunggalkan Allah, la yusyraku bihi syai', dan tak disekutukan dengan sesuatu pun. Qultu, berkatalah Amr bin Abasah, faman ma'aka ala hadha, maka siapakah bersama-sama engkau di atas ini? Qala hurrun wa abdun, seorang merdeka dan juga seorang hamba. Qala, berkata perawi, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakr wa Bilal mimman amana ma'ahu, dan bersama-sama baginda pada waktu berkenaan, pada waktu itu Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Bilal, yang di kalangan orang yang beriman. Merdeka tu Abu Bakar, Bilal tu yang hamba. Lepas tu maksud dia cakap, maksud dia bila kita faham itu, di sini kita boleh faham bahawa sebenarnya soalan dia ni, dia tanya Nabi, dan Nabi dijumpa Nabi ni sebenarnya sebelum daripada fardu solat 5 waktu. Sebab ketika Umar, ketika Bilal dan juga Abu Bakar baru beriman, ketika tu awal lagi. So dia pula dengar macam tu, dia pun nak masuk. Fakultu, maka aku pun cakap, inni muttabi'uka, aku nak ikut kau. Inni muttabi'uka, aku nak ikut kau. Qala innaka la tasni'u dhalika yaumaka hadha. Engkau tak mampu untuk itu pada hari engkau sekarang, masa engkau sekarang ni. Yaumaka hadha, masa engkau sekarang ni. Ala tara hali wa halan nasi, kau tak nampak ke keadaan aku dan keadaan orang ramai? Walakin rji' ila ahlik, tapi baliklah dulu ke kampung kau. Fa idza sami'ta bi qad zahartu fatini. Bila kau dengar nanti aku telah menang, aku telah menang, aku telah muncul, maka datanglah kepadaku. Nanti sebab dari situ dia tak datang jumpa Nabi sampai Nabi dah menang. Maka dia faham zahir tu menang sampai ke perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, baru start di situ. Okey. Qala fadhabtu ila ahli. Dia kata aku pun pergilah kepada keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah, telah datang Rasulullah sallallahu ke Madinah. Wa kuntu fi ahli, dan aku berada di tengah keluargaku ketika tu. Wa ja'altu atakhabbaru akhbara. Lalu aku pun cubalah dapatkan berita, akan berita-berita. Cuba cek berita.
Apa jadi pada Nabi, apa jadi pada Muhammad. Wa as'alun nasa hina qadiman Madinata, dan aku tanya orang ramai ketika mereka pulang daripada Madinah. Hatta qadima alaina nafaru min ahli Yathriba, sehinggalah datang kepada aku qadima alayya, datang kepadaku min ahli Yathrib, daripada penduduk Yathrib. Min ahli Madinah, daripada penduduk Madinah, daripada tempat penduduk Madinah sendiri. Faqultu, maka aku kata, ma fa'ala hadzal rajulul ladzi, apa yang dibuat oleh lelaki ini, qadimal Madinah, yang telah datang ke Madinah, apa dia buat? Faqalu annasu ilaihi sira'un, orang ramai kepadanya sira', okey, apa menyerbu, orang ramai kepadanya cepat, cepat, dia kata sira'. Ya, kalimah yang tepat untuk sira'. Inilah sirah, menyerbu. Jadi orang ramai kepadanya menyerbu. Dia kata qad arada qaumuhu, maka ingin kaum dia qatlahu, membunuhnya. Falam yastati'u dzalika, dan mereka tak mampu untuk itu. Orang ramai datang kepada dia pasal apa? Sebab dahulunya telah kaum nak cuba bunuh dia, tapi mereka tak mampu untuk itu. Faqadimtul Madinah, maka berkata Amr bin Abbas, aku pun datang Madinah. Fadakhaltu alaihi, aku pun datang kepada baginda, masuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ata'rifuni, adakah kau kenal aku? Adakah kau kenal aku? Qala na'am, Nabi kata ya. Anta alladhi laqiyani bi Makkah, engkau yang temui aku di Mekah. Qala faqultu bala, dia kata bahkan ya, benar. Faqultu, aku pun cakap lagi, ya Nabi Allah, okay, wahai Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu, akhbirni anis salah, beritahu aku mengenai apa yang Allah Ta'ala ajar kepada engkau dan aku tak tahu. Allah ajar engkau tapi aku tak tahu. Beritahu aku tentang solat. Bayangkan dia tinggalkan Nabi daripada awal fardu solat waktu. Kemudian dia datang jumpa Nabi dan dia tanya berkenaan perkara ini. So jadi kat sini Nabi terangkan berkenaan dengan tajuk waktu-waktu solat. Dan kita tinggal kat sini. Dah masa nak habis. Jadi saya ada kelas lain. Okay, jadi nanti kita sambung insya-Allah pada minggu depan berkenaan dengan apa yang perbualan yang kait ni. Tapi dekat sini kita faham bahawa solat itu telah pun ada pada zaman sebelum daripada Nabi yang salam diutuskan, okay? Diutuskan memang solat dah ada. Cuma ikut pada masa tu diorang punya faham solat tu macam mana. Jadi lepas tu bila dia tanya Nabi, apa yang aku tak tahu, mana apa Allah Ta'ala ajar kau dan aku tak tahu, kan? Tentang solat, beritahu aku tentang solat. Jadi Nabi beritahu dia tentang waktu solat yang akan termasuk pada bahagian tajuk kita, iaitu waktu-waktu yang dilarang daripada solat. Baik. Ada soalan? Itu kenapa suara saya ikutkan saya kat sini, saya test mikrofon saya okey. Test speaker pun okey. Sepatutnya bunyi tapi tak bunyi. Tak tahu kenapa. Dalam headphone saya pakai ni ada. Tak ada masalah pun. Okey. Tapi tak apalah. Okay, ada soalan tak? Tak ada tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.